Sejarah garam bermula dengan kemunculan manusia. Manusia dengan semula jadinya memakan garam apabila memakan buah-buahan dan ikan dari laut. Tetapi pada masa sekarang, garam dilihat sebagai musuh kesihatan manusia. Garam buluh telah muncul dalam pasaran sebagai alternatif. Tapi apakah perbezaan di antara garam biasa dan garam buluh? Badan yang sihat mengandungi 0.9% sodium. Sodium menolong perembesan bendalai penghadaman dan menghapuskan bahan mineral daripada dinding pembuluh darah. Garam memainkan peranan penting dalam kehidupan kita, tapi seluruh dunia sekarang berjuang menentang garam. Perancis ingin mengurangkan penggunaan garam sebanyak 20% dengan semakin kurang sebanyak 4% setiap tahun. Amerika Syarikat juga telah mengubahkan had pengambilan garam dengan setengah. Semua di dunia sekarang mengambil perhatian tentang bahaya garam. Dan keadaan ini menunjukkan pengambilan garam halus yang melampau adalah bahaya untuk kesihatan kita. Natrium, bahan utama garam halus, mengembangkan pembuluh darah dengan penyerapan air yang melampau, yang menyebabkan penyakit berkaitan keuzuran seperti tekanan darah tinggi, sklerosis arteri dan strok. Satu eksperimen dijalankan di antara 5 kumpulan bergantung dengan jumlah pengambilan garam. Kumpulan dengan jumlah tertinggi pengambilan garam didapati 2 kali ganda akan mendapat barah gastrik. Lebih tinggi pengambilan garam, lebih tinggi kemungkinan akan mendapat barah gastrik. Jadi patutkah kita berhenti memakan garam? Tidak. Kekurangan sodium di dalam badan kita akan menyebabkan kerosakan tekanan perimbangan asmatik yang akan menyebabkan kehilangan selera, keletihan, sawan dan muntah. Untuk sebab-sebab ini, kita mesti memakan garam. Jadi, adakah suatu cara yang lebih baik untuk membuatnya? Untuk pelan alternatif, kita menziarahi rumah Encik Yang Chun Ho. 어머니 지금 뿌리신 게 소금인가요? 아니요, 소금이 아니고요. 죽염이거든요. 저희는 애들 아빠 때문에요. 전부 음식에다가는 일반 소금 사용을 하지 않고 죽염을 사용을 합니다. 8 tahun lalu, Encik Yang terpaksa pergi ke wad kecemasan kerana mengidap gastrik teruk yang disebabkan diet yang terlalu masif. Sejak kejadian itu, mejanya telah bebas dari garam halus. Dan sejak dari itu, dia telah menggantikan garam halus dengan garam buluh dan keadaannya telah menjadi lebih baik. 지금은 물론 그게 이제 꼭 죽염이라고 단정할 수는 없지만은 우연히 일치인지 몰라도 오랜 동안 죽염을 복용하면서 지금은 아무런 불편을 못 느끼고 있어요. 기다리고 있을 텐데. Jadi, adakah diet menggunakan garam buluh sebagai ganti garam biasa lebih baik untuk merawat penyakit teruk seperti gastritis? Untuk mendapat bukti tepat, 4 kumpulan tikus diberi makan garam halus, garam yang dijemur, garam buluh dan air, dan kemudian diperiksa. Selepas masa berlalu, tikus yang diberi makan garam halus didapati ada kerosakan sel yang teruk di keliling vena utama. Tikus yang diberi makan garam buluh tiada kerosakan sel langsung. Juga, garam buluh diberi berterusan kepada tikus selepas merosakkan dengan palsu membran gastrik lendirnya dengan alkohol dan asid salidik. Sebagai keputusannya, pemulihan biasa membran gastrik lendir yang rosak itu boleh dilihat. Ia boleh dilihat dari eksperimen ini bahawa garam halus boleh meracuni, tetapi garam buluh adalah bermanfaat. Tetapi apakah sebabnya? Walaupun garam yang dijemur mengandungi mineral dan tenaga hidup yang berkandungan tinggi, kandungan mineralnya hilang dalam proses penapisan dan hanya bahan garam yang berbahaya ditinggalkan. Tetapi bagaimana pula dengan garam buluh?
Satu analisis diminta di Institut Maju Korea Sains dan Teknologi. Tidak seperti garam halus yang mengandungi 99.8% sodium klorida, garam buluh penuh dengan zat makanan dan mineral dan tidak mengandungi ketidakjatian yang dijumpai di dalam garam halus. Juga, mineral seperti magnesium dan kalsium yang tidak dijumpai di dalam garam halus ada di dalam garam buluh yang bermanfaat untuk buah pinggang. Ia menghalang penimbunan di dalam badan dan menolong pembuangan bahan masin. Sebabnya garam buluh mengandungi kebaikan berlainan daripada garam halus disebabkan oleh proses pembuatan dan bahan-bahan yang berlainan. Hutan buluh dan bunyi daun ditiup angin nyaman dan sungguh menyegarkan. Yosan, seorang Sami beragama Buddha, ialah aset kebudayaan Korea nombor 23 dan pembuat garam buluh. Kim Mi-so dilahirkan dan dididik di Kanada, menziarah Kochang, daerah utara Chola, untuk belajar cara membuat garam buluh. 안녕하세요. 그 주겸이라는 무엇인가요? 주겸이요? 네. 우리 바닷가에 나는 재래식 방법에 의해서 만든 소금을 3년 이상 먹은 대나무에다가 파져 넣어가지고 8번을 굽고 9번 되는 노전에서 만든 거예요. 그 주겸의 자정은 요새 이제 새로 것이 개발해왔지만 옛날의 것을 봐서는 우리 인천에 있는 모든 찌꺼기 그것들을 싹 씻어내는 과정을. Buluh yang digunakan untuk garam buluh adalah dari 3 hingga 5 tahun. Minyak buluh di dalam batang-batang itu menolong mengurangkan tekanan darah tinggi dan suhu badan tinggi. Minyak buluh dan cairan dalamnya diserap oleh garam yang dijemur di dalam proses pembakaran dengan menggunakan pokok buluh. Ini menghasilkan bahan-bahan yang terbaik dari garam buluh. 대나무마다 색깔이 틀린데요. 옅은 초록도 있고 짙은 초록도 있고 아니면 좀 노란 색깔이 있는데 뭐 차이점이 있나요? 있어요. 이거는 3년 생이고 좀 조금 더 짙은 초록색은 2년생이라고 있었고요. 2년생이요? 이렇게 차이점이 있네요. 그리고 이제 이보다 좀 더 색깔이 노란 거. 네. 그건 이제 3년 이상 5년 타임 뜻이라고 합니다. 그러니까 나이 차이네요. Isikan dengan penuh sebatang buluh dengan garam yang telah dijemur yang bersih daripada apa-apa bahan berbahaya. Jangan meninggalkan apa-apa tempat kosong di dalam buluh. 대나무가요. 뭐 사이즈별로도 뭐 있나요? 이건 뭐 사이즈별로 규격화된 것은 아니고요. 10cm 이상 되기 때문에 지평 7, 8cm 미만의 것. 이것이야말로 이런 제품을 대나무를 써야만이 중심점에 가만히 놓고 보면 대나무 수액이 잘 스며들게 돼 있어요. Menyusun batang-batang buluh itu dalam longgokan yang dipenuhi dengan garam yang dijemur dengan kemas di atas sebuah gerabak besi. Letakkannya ke dalam sebuah relau bagas yang diperbuat oleh dinding yang diliputi oleh tanah kuning. Pokok pine yang telah ditebang di dalam masa setahun digunakan sebagai kayu api sebab ia bebas daripada toksin-toksin dan mengandungi tenaga pembasmi kuman yang tinggi. Garam buluh itu kemudiannya dibakar pada suhu sehingga lebih daripada 800 darjah selama 6 hingga 8 jam. Serbuk resin pine ditambahkan kepada kayu api untuk meningkatkan keasyikan api itu. Keluarkan garam buluh itu dari relau bagas. Sebaik saja garam yang dijemur telah dibakar dengan mencukupi setelah menyerap ciri-ciri perubatan buluh dan pine, tanah kuning dan gerabak besi. Hanya garam buluh yang tertinggal dalam bentuk seperti tiang kerana pokok-pokok buluh itu telah dibakar menjadi abu. 이게 어제 그 참이름을 다듬어가지고 대나무에 이렇게 한번 둬서 나온 것이거든요. 보시면 이 대나무 재질이 좀 크게 보이죠? 한번 굽으니까 하얗게 천일염처럼 뜨겁잖아요. 상당히 뜨겁네요. 지금 굉장히 뜨겁죠. 한번 제가 때려볼게요. 이렇게 분사상 금속성을 분산하죠. 이게 바로 주겸의 그 소성량보다 아주 Batang-batang garam buluh itu akan dibakar sebanyak 8 kali lagi dengan prosedur yang sama.
Untuk membakar garam itu lagi, ia mesti melalui proses penghancuran. Garam buluh yang telah dihancurkan, kemudiannya direnjiskan dengan air tanah kuning yang mengandungi sulfur dan tenaga bumi yang tinggi. Ini dimasukkan ke dalam batang buluh dan dimampatkan. Sebagai garam buluh, semasa ia dibakar dari tahap 1 hingga tahap ke-8, boleh diperhatikan perubahan warna. Warna garam buluh itu semakin menjadi kekelabuan. Apakah kebaikan yang garam buluh kandungi selepas melalui proses ini? Sebuah eksperimen anti kuman telah dijalankan dengan garam buluh. Sayur-sayuran yang mudah rosak telah dibubuh garam bakar dan garam buluh, dan selepas itu disimpan pada suhu 25 darjah. Keputusan yang diperhatikan menunjukkan tumbuhan kulat pada sayur-sayuran yang dibubuh garam biasa yang dibakar. Garam buluh dibuktikan lebih berkesan untuk menghalang kereputan, dan ia sedang dipatenkan sebagai sebuah bahan anti kuman untuk mengekalkan kesegaran. Dioksin mencair pada suhu lebih daripada 700 darjah. Garam buluh dibakar 8 kali pada suhu lebih daripada 800 darjah dan dibakar pada suhu lebih daripada 1500 darjah pada kali terakhir yang mencairkan dioksin. Hanya 0,001 pikogram peninggalan dioksin didapati dalam garam buluh ungu di dalam sebuah eksperimen yang dijalankan oleh Universiti Sains dan Teknologi Kohang. Garam buluh ungu ada penggabungan 5 bahan-bahan yang berlainan: pokok buluh, kayu api pokok pan, tanah kuning, gerabak besi dan garam dijemur. Pokok buluh mengandungi unsur-unsur kayu. Kayu api mewakili api, tanah kuning ialah tanah, gerabak besi mewakili logam dan garam itu mengandungi air. Semua ini mewakili 5 unsur utama. 오행이라고 하는 거는 항상 예를 들어서 공을 예로 들면 공의 한쪽이 그다음에 반대쪽 그리고 이 5개가 이루어져 있는 공이라고 예를 들었을 때 한쪽이 찌그러들면 반대쪽은 항상 영향을 받게 돼 있습니다. 그런 것처럼 완벽하게 어떤 조화를 이루고 있는 상태가 돼야 가장 이상적인 상태가 되는데 주겸이라고 하는 거는 목화투금수의 내용이 전부 다 들어가 있는 상태이기 때문에 우리가 오행으로 봤을 때는 가장 이상적인 물질이라고 할 수 있죠. Sebuah eksperimen telah dijalankan untuk menguji kandungan asid garam buluh ungu. Kedua-dua garam halus dan garam buluh ungu ditambahkan kepada tiup-tiup suling yang dipenuhi dengan air suling berasid dengan bahan-bahan uji dan dikacaukan. Tidak ada perubahan di dalam tiup-tiup yang mengandungi garam halus, tetapi tiup-tiup yang mengandungi garam buluh ungu menunjukkan reaksi alkali. Ini menunjukkan bahawa garam buluh beralkali boleh menolong menetralkan kandungan asid fizikal orang kontemporari hari ini. Dan sebagai hasil, menambahkan klorinat yang boleh menyebabkan alah kepada air dengan garam halus dan garam buluh. Tiup yang mengandungi garam halus menunjukkan tiada perubahan, tetapi tiup yang mengandungi garam buluh mula menjadi lebih jelas disebabkan oleh pencairan klorinat. Dari eksperimen kesan anti alah garam buluh ungu, bukti saintifik tentang kesan garam buluh ungu pada alahan seperti atopic dermatitis telah diuji. Selepas menyuntikkan 2 ekor tikus dengan bahan-bahan yang menyebabkan alahan, setiap ekor tikus itu masing-masing diberikan garam buluh dan garam halus. Selepas masa berlalu, tikus yang diberikan garam buluh ungu mula menunjukkan hanya sedikit tanda-tanda alahan. Tetapi tikus yang diberikan garam halus menunjukkan alahan pada seluruh belakangnya. Keputusan daripada eksperimen anti kuman garam buluh ungu telah diumumkan di dalam jurnal-jurnal Sains Amerika. Kesan-kesannya lebih ketara dengan penambahan garam buluh ungu dan garam halus. 요즘에 그 알레르기 질환자가 많이 있거든요. 특히 이제 아토피 때문에 고생하는 환자들이 많은데 이게 이제 환경 변화라든지 이런 것 때문에 이제 발생하는데
죽염이 그런 알레르기 반응을 아주 현저히 억제하는 뭐 이런 효과들을. Juga, apabila sel-sel kebal dirawat dengan garam buluh, sebanyak 50% bahan menyebabkan alahan boleh dikurangkan. Disertasi yang menyatakan pendedahan ini diumumkan di dalam jurnal-jurnal saintifik. Kekurangan kadar garam buluh ungu telah diuji. Paku besi diletakkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan garam halus dan garam buluh ungu. Selepas 1 hari, paku di dalam air garam halus mula berkarat, tetapi paku di dalam garam buluh ungu tidak berkarat. Selepas 3 hari, paku air garam halus itu berkarat dengan teruk, tetapi paku air garam buluh ungu masih tidak dioksidakan. Mengapakah paku di dalam air buluh ungu tidak menunjukkan tanda-tanda pengoksidaan? Nilai potensi pengurangan pengoksidaan garam buluh ungu telah diuji. Ujian ORP ini menunjukkan keputusan yang menghairankan tentang nilai garam buluh ungu mencecah negatif 426 mg. Nilai pengurangan adunan kacang yang dikenali sebagai makanan awet yang paling baik ialah negatif 200 mg. Ini menunjukkan pengurangan kadar garam buluh ungu dengan 2 kali ganda kadar nilai adunan kacang. Malahan kadar pengurangan vitamin C hanya 100 mg yang diketahui sebagai sihat. 그동안에 죽염이 그렇게 환원력이 높다는 것이 많이 알려졌어요. 역으로 이야기하면 환원을 방지하는 효과가 예상되기 때문에 그것을 실제 생체 내에서 그런 항산화 효과가 있는지 이런 것들을 지금 규명하고 있는데 상당히 흥미로운 결과들이 지금 도출되고 있는 상황이 있습니다. 그러니까 이를테면 우리 세포든지 우리 장기 기관들이 자꾸 산화돼서 노화되고 그러는데 그런데도 좀 조절하는 그런 기능이 있을 것으로 저희가 지금 생각을 하고 있습니다. Bagaimanakah kita boleh menggunakan garam buluh ungu dalam kehidupan harian kita? Untuk gusi yang lemah dan mempunyai infeksi, menggosok gigi dengan garam buluh boleh menyembuhkan jangkitan dan membuat gigi bertambah sihat dan kuat. Mula-mula bersihkan bahan makeup dengan sabun, kemudian cuci muka dengan garam buluh yang telah dilarutkan dalam air panas. Secara perlahan-lahan cuci muka dengan lembut, tekan dengan perlahan seperti mengurut. Restoran ini menggunakan garam buluh untuk menggantikan garam masakan. Garam buluh digunakan dalam semua hidangan yang membuka selera. Maupun harga garam buluh lebih tinggi, apakah sebabnya tukang masak menggunakan garam buluh tetapi bukan garam masakan? 제가 이가 나빠가지고 그러니까 소화가 안 돼서 밥을 제때 먹질 못했었거든요. 감기가 심하고 그래서요. 근데 우리 죽염을 먹고 나서 일단 변이 시원하게 잘 나오고 유당병 쓰리던 거에 완전히 다 나았고요. 그리고 소화가 일단 잘 돼요. 그래서 이걸 너무 좋아서 죽염으로 음식을 만들어 본 것처럼 해가지고 이게 지금 이제 식당에서도 아마 이걸 보급을 해보면 더 낫지 않을까 싶어서 이걸 시작을 하게 됐거든요. 일단 손님들이 깔끔하다고 좋아하세요. 맛이 깔끔해서. Hidangan dimasak dengan garam buluh oleh pemilik yang berpengalaman. Ramai pelanggan makan di sini bukan kerana rasanya, tetapi untuk kesihatan mereka. 평소에 여기가 안 좋아서 죽염을 이렇게 섭취하고 있는데 마침 회사 근처에 죽염으로 음식을 만드는 곳이 있다고 해가지고 이렇게 자주 찾고 있습니다. Disebabkan garam makanan yang bertoksik akan mengancam kesihatan kita, garam buluh muncul sebagai garam yang berkhasiat kerana ia terhasil oleh usaha yang gigih dan ramuan yang berkualiti tinggi. Sekarang anda boleh mendapat gizi yang seimbang dengan garam buluh dan hidup dengan lebih sihat.